Baik, kita kembali bersama di Ceramah Ramadan Bulan Mulia bertajuk Amalan dan Adab Ziarah Kubur. Ya, di bulan Ramadan ini ramai di kalangan kita ni mengambil kesempatan untuk menziarahi tanah perkuburan. Tapi ada kalanya kita ni tidak pasti dengan adab dan juga amalan ketika menziarahi tanah perkuburannya. Jadi bersama kita iaitu Yang Mulia Pengarah Ahmad Fariz Ramadhani bin Pengarah Haji Salahuddin bersama kita ni untuk hari ini menjelaskan lebih lanjut ceramah Ramadan Bulan Mulia untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Pengiran, di mana untuk hari ini mungkin kita serahkan terus, kita tahu sudah tajuknya, jadi kita terus serahkan sebagai mukadimah untuk hari ini. InsyaAllah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang mulia pengurusi Rempai Pagi serta para penonton di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pertama sekali kita ni sama-samalah mengucapkan alhamdulillah, panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan al-Mubarak ini dengan dikurniakan kesihatan dan juga afiah. Mudah-mudahan kita ni dapat melalui sisa Ramadan ini dengan melipat gandakan lagi amal ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting sekali kita ni berdoa semoga setiap amalan yang kita ni lakukan sembahyang bulan Ramadan ini akan diterima serta dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, tajuk kita ni pada pagi ini adalah mengenai dengan amalan dan juga adab ziarah ke kubur. Seperti yang kita sedia maklum, amalan ziarah kubur ini merupakan amalan yang tidak asing di negara kita ni, di kalangan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Ia bahkan bukan saja tertumpu di bulan Ramadan dan juga pada awal hari raya Aidilfitri. Bahkan ada di kalangan masyarakat yang mengadakan ataupun menjalankan amalan ziarah kubur ini pada hari-hari biasa, terutamanya pada hari Jumaat. Jadinya, tetapi pada kebiasaannya apabila masuk penghujung Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan ini, pasti akan lebih banyak keluarga yang akan mengadakan sesi ziarah kubur ini, dan juga pada hari raya Aidilfitri yang pertama nanti, insyaAllah. Jadinya di sini akan dikongsikanlah sedikit sebanyak amalan dan juga adab apabila kita ni berziarah kubur itu. Pertama sekali, kita ni perlu mengetahui adab, bukan saja terus-terus turun ke kubur tapi tidak memiliki apa-apa. Kita ni mesti tahu dari segi agamanya macam mana agama mengajar kita ni, cara kita ni berziarah kubur tersebut. Karena amalan ini sesuatu amalan yang sangat mulia. Ia bukan saja membagi manfaat kepada orang yang berziarah, sebagaimana yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menahan kamu, melarang kamu daripada berziarah kubur. Tapi sekarang ziarahilah kubur itu. Karena fa innaha tuzahidud dunya, tuzahidu fid dunya. Ia boleh menzuhudkan kita ni manusia ni daripada dunia. Maksudnya di sini kita ni indah terlampau asyik ataupun seronok dengan kemewahan, kesenangan yang ada di dunia ni. Seperti mana yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwasanya zuhud ini menurut beliau adalah istisghar dunia, mengecilkan dunia ni. Akhirnya kita ni indah pentingkan sangat dunia ni, dan wa maha athariha minal qalb. Kita ni buang kesan dunia itu daripada hati kita ni. Maksudnya di sini segala harta benda kita ni, kesenangan, kemewahan yang kita ni ada di dunia ni, perkara itu bukan perkara yang penting bagi kita ni. Yang penting bagi kita ni adalah kehidupan kita ni di akhirat kelak. Cuma tu juga ada ulama tasawuf yang lain mengatakan bahawa zuhud ini merupakan tarku ma yashghulu anillah, meninggalkan sesuatu perkara yang membuatkan kita ni sibuk daripada mengingat Allah SWT. Maksudnya meninggalkan segala apa jua kesibukan, yang mana kesibukan itu membuatkan kita ni terlalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat untuk diri kita ni. Dan juga manfaat ziarah kubur ini boleh juga diperolehi oleh ahli kubur yang kita ni ziarahi tersebut. Sebagaimana seperti lazimnya kita ni apabila ziarah kubur, kita ni akan sedekahkan bacaan Al-Quran, tahlil dan yang seumpamanya. Pahala tersebut kita ni sedekahkan kepada ahli kubur, yang mana ianya akan boleh
membuatkan roh penghuni kubur yang kita ni ziarahi itu dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosanya juga diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita bersama pada hari ini, di kesempatan ini mungkin dapat pengiran kongsikan, menjunjung pengiran untuk mengongsikan macam mana adab yang akan menghadiri di perkuburan ini. Adakah umur kanak-kanak ini dibenarkan dan juga siapa saja dibenarkan? InsyaAllah. Terima kasih Muammar. Cantik soalan itu. Mengenai ziarah kuburan ini terdapat adab-adab tertentu yang sudah digariskan di dalam syarak kita ni. Agama kita ni telah menggariskan beberapa adab yang perlu kita ni ikuti ketika kita ni berziarah kubur. Mengenai masalah hukum, menurut mazhab kita ni Imam Syafi'i, hukum kita ni berziarah kubur adalah sunat bagi lelaki. Manakala bagi kaum perempuan pula, ianya dihukumkan sebagai makruh. Itu pun kalau mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti dapat mengawal emosi mereka ketika berada di ziarah kubur itu, tidak terlalu sedih, kemudian menutup aurat, berpakaian sopan menutup aurat, dan juga tidak mendatangkan fitnah. Jadinya yang sunat hanya untuk kaum lelaki sahaja ziarah kuburan ini. Kemudian di antara adab-adabnya yang lain pula adalah sebelum kita ni berangkat untuk menziarahi kubur, kita ni disunatkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu, kemudian mengenakan pakaian yang bersesuaian. Berpatutanlah. Dan juga yang paling penting, pakaian ini adalah menutup aurat. Betul. Menutup aurat. Dan apabila kita ni sampai di tanah perkuburan tersebut, kita ni disunatkan untuk mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur yang ada di sana. Sebagaimana salam yang diajarkan kepada kita ni dari dulu lagi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lalahiqun as'alallah li wa lakumul afiyah. Salam sejahtera kepada kalian semua wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kamu telah mendahului kami dan kami pun insya-Allah pasti akan menyusul kamu, dan kami memohonkan bagi diri kami dan juga kamu sekaliannya afiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara adab-adabnya lah. Ya. Dan juga mungkin maaf ya memotong sekali. Saya akan bertanya. Biasanya kalau kita ni orang bagi ibu bapa ataupun para penjaga, mereka ni orang kan berniatkan supaya anak-anaknya ni kan tahunya di mana kubur nenek kamunya dan nenek moyang kamunya. Jadi mereka ni membawa anak-anak. Jadi adakah ada had-had umur yang dibolehkan untuk bersama menghadiri menziarah kubur ini? Terima kasih Muammar. Sebetulnya tiada had umur. Yang penting di sini para ibu bapa yang membawa anak-anak mereka menziarahi kuburan itu, pastikan orang tua tersebut dapat mengawal anak-anak mereka supaya tidak berlaku kekacauan ataupun anak-anak tersebut tidak membuat bising di tanah perkuburan tersebut, dan mengawal keulahan mereka lah. Dan juga di samping itu melatih mereka bahawa amalan ziarah kuburan itu merupakan amal yang mulia. Nanti sudah habis dorang besar pun dorang sendiri yang akan menjalani perkara tersebut tanpa lagi dibawa oleh orang lain. Betul. Alhamdulillah. Jadi pengenalan Ustaz ya. Saya juga ada satu kemusykilan yang saya ingin tanyakan. Sebenarnya ini sesuatu yang dari dulu saya selalu dengarnya. Kalau perempuan haid jangan pergi ke kubur. Jadi adakah benar ada larangan atukah ataupun macam mana? Kalau yang disepakati yang saya pernah terbaca di dalam irsyad hukum mufti kita ni, yang pernah saya terbaca adalah bahawasanya kaum wanita ini hukumnya adalah makruh untuk datang ke menziarahi kubur, sama ada ia dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid dan juga nifas. Kira makruh sajalah hukumnya. Itulah secara umumnya ya. Jadi asalkan dapat orang menahan emosi tadi, mengawal emosi, tidak terlalu sedih dan seumpamanya. Baik, antara adab ziarah bagi berziarah kubur dan juga maklum saja apakah antara adabnya. Jadi untuk kesempatan ini kita orang masa tu biasalah kekurangan sedikit. Jadi kita isikan sebaik yang mungkin ya kepada pengiran di mana pengiran mungkin dapat dikongsikan amalannya pula. InsyaAllah. Terima kasih Muammar. Amalan ini yang penting juga sekarang datang kubur, anda tahu apa kan dibuat. Apa kan menyiram bunga kah, apa kan anda tahu. Jadinya yang kita ni disyariatkan apabila kita ni datang berziarah ke kubur ahli keluarga kita ni yang telah kembali ke rahmatullah. Memangnya kita ni mau
membagi bis dorang itu sesuatu yang dapat memanfaatkan bis dorang di akhirat. Betul. Jadinya kita ni disunatkanlah untuk membaca doa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga bertahlil. Perkara ni memang ada di dalam mazhab kita ni juga. Seperti mana Imam Za'farani pernah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i mengenai perihal membaca Al-Quran di kubur. Kemudian beliau itu, yakni Imam Asy-Syafi'i adalah membolehkannya. Cuma tujuh dalam Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi pernah mengatakan bahawa kita ni disunatkan apabila kita ni berziarah kubur itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagi kita ni. Dan kemudian setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, kita ni berdoa pada Allah SWT untuk merahmati roh ahli keluarga kita ni yang telah kembali ke rahmatullah tersebut. Kemudian setelah itu kita ni yang seperti biasanya setelah kita ni membaca Al-Quran, setelah kita ni berdoa dan bertahlil itu kita ni menyiramnya dengan air. Menyiram dengan air tanah perkuburan tersebut, kemudian kita ni letakkan bunga-bunga ataupun yang masih basah lah di atas perkuburan tersebut. Dan juga kalau sekiranya orang terdekat kita ni adalah afdal bagi kita ni untuk mengucapkan salam khusus kepada mereka. Sebagai contoh, kalau ibu, Assalamualaikum wahai ibuku. Kalau ayah, Assalamualaikum wahai ayahku. Cuma itulah. InsyaAllah. Baik, itu antara amalannya. Terima kasih juga dengan pengkongsian kita ni. Maklum saja biasanya kalau kita ni di penghujung Ramadan ini dan juga di awal Syawal pastinya akan ramai juga akan menghadiri ziarah kubur ini. Namun juga ditambah sedikit ya Pengiran, di mana maklum juga kita ni di negara Brunei Darussalam masih lagi mengekalkan kita ni mengekang wabak COVID-19 itu. Jadi sama-sama juga kita ni mengikuti sebarang SOP yang dikongsikan bersama di Kementerian Kesihatan, khususnya kalau rasanya mungkin masa itu masih lagi panjang untuk kita ni dari pagi hingga ke petang. Jadi ambillah masa tersebut, jangan juga terlampau orang mau cukup masa kau ni nak sampat ni biar tak saksanya. Jadi sama-sama kita ni sama-sama bertolak ansur dan juga bekerjasama dalam mengekang wabak COVID-19 ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang itu Yang Mulia Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salihuddin kerana berkesudian mengungsikan ceramah kita pada hari ini. Terima kasih Pengiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.